Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat kita live malam ni minta maaf lah terdelay. Walaupun saya dah bagi tahu saya akan live pukul 11. Tapi biasalah kan, hujung-hujung minggu ni memang inilah kerja kita. So kita ada kelas tadi, so ni pun baru habis 11.30. So tak apalah. Okay. Sebab dah janji kan, so kita kena tepati lah. So saya live juga malam ni. Ada juga yang menonton. Terima kasih kepada yang menonton. Baik, pagi tadi saya ada cerita pasal Sky kan. Ramai juga yang tanya kan, Sky tu apa. Betul lah, ada yang WhatsApp tanya pasal teknik Sky tu. Macam saya beritahu lah, dia Sky ni bukanlah apa kita panggil untuk kita menjual je. Tak, dia bukan macam tu. Sebenarnya teknik Sky ni adalah teknik yang kita guna untuk diri kita. Tak kisah dalam apa situasi pun kita boleh pakai. Kalau kita dah berumah tangga ke ataupun kita ada pasangan, teknik Sky ni adalah teknik yang sangat-sangat orang kata berguna dan bermanfaat, okey, yang boleh kita aplikasikan. Contohlah kalau pasangan kita merajuk lah terutamanya kan, pakai Sky je. Sebab yalah, macam kita tahu kan, bila kita nak buat sesuatu tu, siapa yang dah baca, kalau ada yang menonton saya sekarang ni yang belum baca, lepas habis live ni nanti boleh pergi dekat posting saya yang hari ni, yang pagi tadi. Pagi lah kalau saya tak silap. Okay? Jadi dalam apa sekalipun, yang pertama sekali kita kena buat orang suka kita. Okay, tak kisahlah dia tak kenal kita pun, tapi kita buat dia suka kita. Sebab apa? Sebab kita ni orang yang selalu memberi, contohnya kan. Kita buatlah macam-macam sebab kita suka. Contoh, buat orang tersenyum, buat orang terhibur, kita kongsi jenaka, kita buat apa macam-macam lah. Jadi dalam apa juga yang kita buat, kita kena buat orang suka kita dulu. Okay? Lepas dia suka, automatik dia akan nak kenal kita. Banyak majoriti daripada kita buat terbalik. Yang mana kita mula dengan kita minta orang kenal kita dulu. Padahal kita bukan siapa-siapa. Kita bukan artis pun. Kita bukan public figure. Kita bukan apa kita panggil, orang yang berpengaruh tau. Itu bukan kita. Sebab kita orang biasa. Jadi kita kena buat orang suka kita dulu, barulah orang nak kenal kita. Jangan buat terbalik pula. Kalau terbalik dia memang takkan jadi. Sebab kalau saya ni dah lah tak famous kan. Walaupun orang selalu confuse saya dengan Adi Putra. Tapi saya belasah je kan orang cakap. Tapi itulah, kita nak orang kenal kita. Okay, pergilah hantar messenger dekat orang kan, hai boleh berkenalan. Memang tak jalan, memang orang tak nak pun. Kau dah lah tak handsome kan, kulit hitam. Walaupun orang cakap hitam manis, makin dipandang makin manis kan. Tapi biarkan, lantak kan. Orang nak kutuk kata kulit hitam ke, tinggi tak cukup ke, abaikan cakap-cakap orang. Okay. So kalau kita nak orang kenal kita kena buat orang suka kita dulu. Suka ni bukanlah sampai tahap jatuh cinta, tapi kita suka orang tu rasa senang. Itu definisi suka yang sebenar. Orang tu rasa senang dengan kita. Kalau kita cakap apa pun orang rasa macam okey lah, seronok nak dengar apa semua kan. Jadi buat orang suka kita dulu, dan daripada situ orang akan kenal kita. So bila dah kenal tu, dah berbual apa semua, barulah kita pergi kepada step yang ketiga, yakin. Jadi macam mana nak aplikasikan pula dalam kata perhubungan kan. Okay, dalam perhubungan, contohlah kata dalam suami isteri ke, pasangan-pasangan ke kan, yang bercinta-cintun, yang bercinta lah terutamanya. Bila kata tu, anda kena pastikan pasangan anda suka anda. Walaupun anda dah couple, walaupun anda dah berkahwin, walaupun anda dah bertunang, walaupun anda dah merisik, dah ada ikatan, dah ada ikatan persahabatan sekalipun, pastikan pasangan tu suka anda dulu. Sebab ada je orang yang bercinta tapi dia tak suka pasangan dia. Ada certain time yang dia tak suka. Tapi benda tu kadang-kadang dia tak luahkan. Jadi benda tu kenalah apa orang panggil, diluahkan dengan kata-kata. Sebab saya memang ada masalah tu. Tu masalah utama saya lah. Sebab saya introvert. Nak kata ekstrim, tidaklah ekstrim, tapi
bolehlah kata ekstrim juga kan. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi saya memang introvert. Jadi bila saya introvert, saya lebih banyak diam. Saya lebih banyak apa kita panggil simpan dalam hati. Syahrizwan, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih semua yang sudi menonton. Jadi kita live suka-suka je malam ni, santai-santai. Okey, jadi akibat daripada pemendaman perasaan yang terlalu yang dah dibina daripada zaman sekolah menengah. Siapa yang ikut live saya yang sebelum-sebelum ni, masa saya tengah aktif live lah, sekarang dah lama berhenti ni, baru nak start balik. Jadi siapa yang ikut saya sebelum-sebelum ni mesti tahu cerita pasal saya masa zaman sekolah-sekolah menengah dulu. Okay, saya kurus kan, dah lah kurus, tak handsome, gigi berterabur apa semua kan, hitam pula tu. So orang, saya punya self esteem tu jauh rendah lah orang cakap kan, keyakinan diri tu rendah. Jadi masa tu kita sekolah menengah, kita macam dah duduk asrama kan, jadi kita macam tak apalah, terima je lah kan. So keyakinan diri tu dah ni, jadi saya lebih banyak diamkan diri. Saya rasa itu adalah penyebab kenapa saya memilih ataupun saya memang jadi introvert lah. So balik pada point kita tadi kan, jadi macam mana kata kalau kita pasangan ni ada masalah apa semua, memang certain time yang kita tak suka tu, nak tak nak kita kena suarakan. Macam baru-baru ni saya cuba juga nak bersuara, tapi saya tak bercakap lah. Introvert dia punya kekuatan dia adalah melalui penulisan, yang saya baca lah setakat, sebab nak mengenali diri kan. Seorang introvert dia punya kekuatan adalah melalui penulisan, sebab dia banyak berfikir dah, walaupun dia nampak senyam tapi dia dalam kepala dia ni macam ada dekat pasar coket tau. Siapa yang pernah pergi pasar coket pagi-pagi, bising lah, macam tu lah orang jerit, mai datang beli sayur lah. Macam tu lah dalam kepala seorang introvert. Kudenari, kau jual apa Pak? Tak jual apa pun, saja nak berborak je malam ni. Okay, so dia macam tu, dalam kepala dia bising, tapi dia tak tahu ataupun dia tak jumpa cara macam mana dia nak luahkan. Jadi dia lebih kepada penulisan, sebab tak tahulah kenapa, tapi apa yang saya baca bila kita pergi, contohlah macam Answer the Public kan, saya suka pakai Answer the Public, sebab kalau kita nak tahu pasal tentang sesuatu topik tu, bila kita masuk je dekat Answer to Public, kita masukkan je contoh satu perkataan, apa nak tahu hari ni, motivation, inspiration, pasal letaklah apa-apa pun, pasal coklat, letak je kat situ Answer the Public. So dia akan keluarlah mind map yang bercabang-cabang tu. So kita boleh pilih. Jadi dari situlah saya baca yang mengatakan seorang introvert kekuatan dia adalah dari segi penulisan. Jadi teknik saya guna, bukan rahsia apa pun, sebab kita dah biasa melalui penulisan, kita ekspresikan perasaan melalui penulisan. Jadi apa kita panggil, bila ada masalah ataupun ada konflik, kita lebih mudah menulis, lebih mudah menyampaikan perasaan melalui penulisan. Jadi sebab itulah bila kenali pasangan anda kena suka dia. Walaupun apa pun kekurangan dia, mungkin dia lah kurang daripada satu bahagian, tapi dia ada kelebihan daripada satu bahagian. Jadi suka dia dulu, suka pasangan anda, cari apa yang boleh membuatkan anda suka, apa yang dia buat yang membolehkan anda suka. Jadi daripada situ anda akan kenal dia lebih dalam. Mungkin ada golongan-golongan orang yang memang dia kata macam apa kita panggil, dia telus lah, maksudnya bukan telus, dia walau apa sekalipun dia akan simpan sedikit, maksudnya yang orang tak tahulah untuk diri dia sendiri kan, macam tu. Okay, jadi bila anda dah kenal, anda dah dapat capture point tu, so barulah anda akan ada keyakinan, barulah anda, bila dah yakin tu, barulah anda boleh buat tindakan. Apa nak buat? Okey, apa nak buat? Apa nak surprise? Apa nak itu? Apa nak ini? Itulah orang kata teknik Sky ni bukan sekadar teknik untuk menjual, tapi teknik Sky ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita sekalipun. Kudenari, apa benda atas meja tu? Allah. Tak ada, ini body mist di Zandra. Ada 5 bau. Tu je nak bagi tahu. Alright. Okay. So
macam mana pula kalau kita nak guna dalam jualan kan? Okey, extrovert macam mana? Okey Ini hasil pembacaan saya. Saya bukanlah pakar, bukanlah orang yang mengambil apa kita panggil psikologi ke apa kan. Tapi hasil pembacaan saya dia kata macam ni tau. Introvert dia lebih kepada masa kepada diri sendiri. Ataupun untuk extrovert pula dia lebih senang dengan bergaul dengan orang. Maksudnya kehendak sosial dia, kehendak diri dia hanya boleh dipuaskan bila dia berada dengan orang ramai dalam crowd. Berbeza dengan introvert. Okey, introvert dia lebih suka duduk berseorangan. Bukanlah kata dia antisocial tau. Introvert bukan antisocial. Walaupun dia nampak macam antisocial, tapi introvert sebenarnya bukan antisocial. Dia lebih senang bersendiri daripada apa kita panggil berada dalam satu kelompok yang ramai. Sebagai contoh seorang introvert dia boleh lepak dekat kedai makan dengan kawan dia, pergi shopping, tengok wayang, main bowling, apa semua, tak kisah daripada pagi sampai malam. Extrovert itu cara dia melepaskan kehendak sosial dia. Berbeza dengan introvert. Kalau introvert kau ajak pergi melepak dekat kedai makan, dia hanya boleh bertahan saya rasa dalam 30 minit ataupun 1 jam je. Kalau orang tu je sekadar nak bersosial lah, maksudnya bukan dalam konteks kawan rapat dia. Kalau macam tu memang lepas sejam kau akan nampak muka-muka introvert ni, anda akan nampak muka dia macam letih, penat, apa semua tau. Sebab apa? Memang sebab seorang introvert ni dia apa kita panggil, dia tak suka lah, memang tak suka yang terlalu bersosial. Maksudnya just borak-borak kosong apa semua kan dekat kedai makan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia berbeza dengan extrovert. Banyaklah benda kalau kita nak kupas. Ini saya menjawab soalan ke, so saya tak prepare apa kan. Sebab tiba-tiba keluar soalan pasal introvert, extrovert ni. Jadi sebab apa saya jawab tu, sebab yalah bila kita masuk dalam bidang perniagaan ni, kita kenal diri kita dulu. Apa yang kita mampu buat, apa yang diri kita mampu buat, dan siapa diri kita. Itu sebenarnya kita kena kenal potensi diri kita dulu, baru kita boleh nak buat apalah kita nak buat sekalipun. Nak kerja pun kita kena tahu potensi kita juga. Tak boleh nak main belasah je buat kerja kan. So itu adalah perkongsian sahaja. Okay, siapa yang macam saya bagi tahu tadi, siapa yang belum baca berkaitan Sky, itu boleh baca lah. Tapi itu cuma orang kata ringkas sajalah, summary ringkas daripada seminar yang saya hadiri semalam untuk tempoh 2 jam setengah. Jadi malam ni ada kelas lagi daripada pukul 8 sampai pukul 11.30. Tu yang terdrag sikit lah, tapi tak apa. Ilmu tu kita boleh cari, kita kena cari. Okay? Tak kisah daripada siapa sekalipun, walaupun anda dapat sesuatu mungkin daripada seorang pemotong rumput. Saya pun tak tahu kenapa saya suka sangat pakai term pemotong rumput tu. Ataupun daripada tukang cuci, tukang angkut sampah atau apa sekalipun kan. Jangan pandang rendah orang ni. Sebab apa? Mereka ada kepandaian mereka ada ilmu mereka sendiri. Okey, sekarang ni saya cabar anda esok pergi beli mesin potong rumput, pergi potong rumput. Siapa yang tak pernah potong rumput? Mesti anda tak tahu, mesti anda kekok macam mana nak on mesin rumput. Okey. Kalau hari ni saya cabar anda esok pergi kutip sampah untuk kawasan taman anda. Pergi kutip sampah, tengok macam mana. Mana anda nak letak sampah tu, main kutip-kutip kat rumah orang, nak letak dalam bonet kereta. So ada ilmu, ada cara. Semua benda ada ilmu, ada cara. Semua orang tak kisah walaupun dia kerja macam mana sekalipun, okay, dia mungkin pada pandangan skeptikal pandangan skeptikal lah. Orang kebiasaannya kan akan pandang, oh dia ni kerja apa, kerja kutip sampah je. Dia ni kerja apa, kerja pasar je. Dia ni kerja apa, kerja jual ayam je. Dia ni kerja apa, kerja tu je lah. Lantaklah, tak kisahlah dia nak fikir apa sekalipun. Jadi jangan pandang rendah orang-orang ni. Tak kisah apa sekalipun,
mereka ada ilmu dan kepandaian mereka sendiri dan kita sebenarnya boleh belajar daripada mereka. Okay. Jadi malam ni memang saya tak ada plan nak live panjang-panjang. Okay. Ya sekadar nak berkongsi saja. Okay, sebab tadi pun saya dah janji patutnya kita mula pukul 11. Tapi tadi saya start live pun dah pukul 11.30. Okay. Jadi itu saja. Semoga kita berjumpa di masa akan datang. Okay. Dan atas meja saya ni macam yang anda nampak, ini adalah body mist di Zandra. Okay, ada 5 bau untuk anda pilihan. Kalau rasa anda nak dapatkan, boleh DM saya ataupun boleh messenger saya ataupun boleh klik link dekat bio saya. Itu saja. Terima kasih. Semoga ada manfaat yang dapat saya tinggalkan malam ni dan semoga kita berjumpa di masa akan datang. Sebab bermula malam ini saya ada cabaran live berterusan selama 44 hari dan malam ini adalah live saya yang pertama dan kita akan jumpa lagi esok di tempat yang sama. Dan jam yang sama, mungkin awal sikit lah, pukul 11. InsyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye. Alamak, ada soalan. Tuan, saya Musadik. Minta tolong hantar tuan HP number. Musadik. Tak apa. Ada je nombor telefon saya tu. Pergi cari dekat bio saya. Tak pun klik je link kat bio tu. Dekat bawah tu ada WhatsApp, tekan je dekat WhatsApp tu, dia akan terus WhatsApp saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.